Hai korang, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang ke channel Sembang Seram Baju Tidur. Korang yang baru di channel ni, jangan risau sebab channel ni pun baru. So this is the first video ever untuk channel Sembang Seram Baju Tidur. Okay, by the way, before kita start, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah, okay? And supaya anda tidak akan terlepas untuk episod-episod yang seterusnya daripada saya. Okay. Kenapa sembang seram baju tidur? Baju tidur, sembang seram. Dan nama pun sembang seram. So di channel ini saya akan berkongsi dengan anda cerita-cerita seram, sama ada daripada pengalaman kenalan, dan tapi kebanyakannya ialah pengalaman sendirilah. Okay, so di sini takkanlah kita nak cerita pasal BTS pula, kan? Tak ngam, ya? Tak ngam. Okay, so siapa saya? Adakah saya seorang ahli paranormal? Adakah saya seorang pakar perubat sakit-sakit makhluk halus ni? No. Adakah saya seorang pengamal ilmu perubatan Islam? Maksud saya ilmu perubatan untuk makhluk halus ni lah. Tidak. So siapa saya? Saya hanyalah seorang manusia biasa yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah SWT sedikit sahaja, lebih dari orang lain, di mana saya diberi keizinan untuk melihat, dan juga diberi keizinan oleh Allah, dan saya banyak dipertontonkan dengan kisah-kisah misteri yang berlaku dalam kehidupan saya daripada saya kecil sampailah saya cute macam ni. Gitu. Okay, so untuk hari ni saya akan bercerita tentang kisah yang saya sendiri alami. Okay, kisah saya banyak sebenarnya, tu saya tak tahu lagi nak susun macam mana. But memandangkan besok di Johor dah boleh merentas negeri, dah boleh merentas daerah. Yeah. Okay. So saya nak bercerita tentang kisah seram di Jalan Nita Mersing. Belah tak jadi ke apa. Okay, kenapa Jalan Nita Mersing? Saya sebenarnya menetap di Mersing, Johor. Okay, dan before this saya sebenarnya bekerja di Kuala Lumpur. So perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Mersing mengambil masa 6 jam. 6 jam, ya, 6 hours driving. Alright. So saya bukanlah purely orang Mersing ataupun purely orang Johor, tidak. Saya lahir di Pahang, tetapi mak saya asal di Mersing. So sekarang ibu dan ayah saya menetap di Mersing, di rumah atuk saya. Okay, rumah yang tengah saya duduk ni, rumah ni ialah rumah pemberian atuk saya kepada mak saya, dan sekarang ibu dan ayah saya menetap di sini lah. Okay, so saya lama duduk di Kuala Lumpur daripada 2013 hinggalah 2020. Disebabkan pandemik ni, tercampaklah daku ke Mersing. Jangan tanya banyak lah, faham sudah. Okay, so saya seorang yang suka drive pada waktu malam. Nak travel jauh-jauh, kalau pergi
ke luar negeri ke luar negeri. Yalah, maksudnya luar dari KL ke ataupun balik kampung ke. Kalau saya kena drive, saya suka drive malam. Saya tak suka drive siang. Kenapa? Entah pada saya sebab mata saya lagi tahan pada waktu malam daripada waktu siang. Sebab kalau waktu siang panas terik tu sekejap je nanti kan saya akan bahaya. Pada saya lah. Okay. So saya suka drive malam. Cumanya bagi sesiapa yang duduk di Mersing ataupun pernah lalu dekat Mersing ni, kalau daripada Kuala Lumpur ke Mersing dengan masa 6 jam tu, perjalanan akan mengambil masa dalam 4 jam lebih di atas highway. Tak sampai 3 jam lebih di atas highway. Okay, lebuh raya utara selatan tu, sampailah di RNR terakhir ialah di Paguh. Okay. Sebenarnya daripada KL banyak jalan. Boleh ikut Kuantan, boleh ikut Muazzam, boleh ikut Air Hitam. Okay. Cuma saya biasa ikut Air Hitam. So bila ikut Air Hitam, bila anda masuk highway utara selatan tu, RNR yang terakhir ialah RNR Paguh. Before this, kalau saya setakat balik kampung, saya suka naik bas. Sebab saya malas nak drive, saya suka tidur di dalam bas. Okay. Tapi adalah cerita masa yang kita kena drive lah macam raya. And hal yang akan saya ceritakan ini ialah actually perkara yang paling latest berlaku, iaitu semasa saya ingin berpindah daripada Kuala Lumpur ke Mersing. Waktu tu memang kena drive lah kan. Okay. So actually pada ketika itu ialah, seingat saya pada bulan 7 2020, di mana saya memang decide untuk balik ke Mersing, menetap di Mersing dengan mak ayah saya. Dan pada waktu itu pindahlah saya ke Mersing. Okay. Dipendekkan cerita, waktu saya drive daripada KL ke Mersing tu, saya punya rutin perjalanan selalunya akan jadi macam ni. Okay, saya akan masuk highway dan saya akan drive terus. Saya akan berhenti di Paguh. Saya akan berhenti di RNR Paguh untuk isi minyak ke, nak makan ke, nak penuhkan tank minyak ke, nak solat ke, apa ke di Paguh. Sebab Paguh tu ialah RNR yang terakhir. So bila dah lepas di Paguh, anda akan masuk ke simpang exit Air Hitam. Daripada exit Air Hitam tu nak ke Mersing dah lalu ni, Keluang, Kahang, Nita tu dah tak ada RNR lagi dah. Okay. Dan start daripada situ, lepas di bandar Keluang, jalan dah macam jalan Puncak Alam. Jalan Puncak Alam je. Gelap gelita, na'udzubillah. Tak ada lampu. Nak pula jalan daripada lepas di bandar Keluang tu, dah jalan Keluang nak sampai ke Nita, nak sampai ke Mersing tu, memang jalan tu jalan gelap lah. Tak ada lampu jalan. Nasib kalau baik adalah geng kereta ke lori ke. Tapi kalau macam saya, selalunya saya dah sampai situ, saya akan sampai situ dalam pukul 10, 11 macam tu malam di kawasan tu lah. Okay. So seperti biasa, saya memang rutin tu jarang bertukar lah. Okay. Dan pada hari, nak dijadikan cerita, pada hari saya pindah itu, saya dah berhenti di Paguh. Pada waktu tu saya dah berhenti di Paguh. Dan saya teruslah perjalanan. Okay. Selalunya saya takkan berhenti lagi dah. Gila kau nak berhenti dalam hutan, jalan yang gelap gelita tu. Memang tidak lah. Okay. Walaupun sebelum ni adalah saya mengalami benda kat situ, tapi saya buat tak tahu je lah. Saya abaikan saja sebab to me, to be honest, this kind of thing is quite biasa berlaku dalam kehidupan. Takut? Yes, definitely takut. Gila kau. Nampak benda yang bukan. So takkan kau nak, I love it. Tak ada dah. Okay. So pada hari itu saya pun drive. Saya dah berhenti kat Paguh. Saya dah makan, saya dah kenyang. Saya pun drive. Tiba-tiba. Okay. Tiba-tiba
bila saya nak masuk ke persimpangan Nita. Okay, kalau siapa lalu di mesin tu tahulah. Okay. Persimpangan Jalan Nita, di situ memang gelap gelita, selalunya tak ada apa-apa. Okay. Tapi pada ketika itu, saya tak tahu kenapa, saya rasa mengantuk sangat. Bukan mengantuk sikit-sikit, mengantuk yang boleh buat kita macam jadi apa tu? Micro sleep. Mengantuk yang tahap macam tu. Alright. So saya macam pelik, kenapa aku dah tidur cukup, tadi dah berhenti kat pagu, dah minum, dah makan, dah kenyang, kenapa macam mengantuk sangat ni. Dan during that time saya rasa macam tak boleh ni kalau saya teruskan ada masuk gaung lagi. Okay. Dan saya dah lama tak drive balik Mersing, sebab all of this while saya selalunya naik bas. Jadi saya tak aware sangat dengan apa-apa yang ada di kiri dan kanan jalan. Selalunya saya akan bangun bila saya dah nak sampai macam tu, baru saya bangun lah. Kalau saya bangun tidur, kalau saya tak sampai lagi, saya sambung tidur balik. Okay. So pada ketika itu saya memang tak aware apa yang ada kiri kanan, ada kedai makan ke, ada warung ke, ada apa ke, saya tak aware. Sebab salah kepala otak saya, setahu saya di Nita dia memang tak ada apa-apa. Kalau ada pun gerai tu dia orang buka beroperasi pada waktu siang, waktu malam memang nan hada. Tetapi pada malam itu, disebabkan saya terlalu mengantuk, bila saya masuk dekat Simpang Nita tu, saya ternampak ada satu kedai di pinggir hutan, di tepi hutan. Sebab jalan Nita tu ialah jalan dan kiri kanannya ialah hutan. Okay. Dan saya nampak kedai tu di sebelah kanan. Saya nampak macam meriah sangat kedai tu. Saya macam ada kedai makan. Mula saya was tau. Tapi mula saya baru buka kot. Sebab saya fikir sebab saya dah lama tak balik ke Mersing, dan saya dah lama tak drive, so mungkin saya terlepas tahu ada kedai baru kat situ. Okay. So saya pun disebabkan saya mengantuk yang teramat sangat mengantuk, saya berhentilah ke tepi. Saya berhenti tepi, saya masuk dalam kedai tu, and kedai tu memang meriah dengan lampu Kalimantan yang dikala-kalakan, dengan ada ramai juga orang pada waktu itu. Ramai juga orang pengunjung lah, nak cerita, yang ada di kedai itu pada ketika itu. Okay, saya pun duduk. Cuma saya perasan pada waktu itu orang-orang di sekeliling saya yang dalam kedai itu macam peramah sangat. Depan saya macam angkat cawan, bang minum, macam tu. Saya pun macam ya sila jemput. Okay. Saya pun duduk. Ni datanglah seorang akak ni, datang ambil order. Jadi nak makan apa? Saya bercakap lah, saya order. Masa tu saya order Nescafe panas. Saya tak makan sebab saya belum makan, so saya kenyang. So saya order Nescafe panas. Dan atas meja saya ada pinggan yang berisi pisang sesikat. Okay. So saya pun duduk lah. Air pun sampai. Saya pun minum. Sedap air Nescafe dia. Saya pun minum. Saya pun makanlah pisang 2 ketul. Okay. Saya dah minum, saya dah makan. And pada ketika itu saya tak rasa apa-apa langsung. Saya memang rasa yang kedai itu ialah seperti kedai makan biasa. Alright. So tak ada apa-apa yang mencurigakan. Saya pun makanlah pisang. Selepas itu saya nak balik. Bila saya nak balik, saya bagi bayar, dan saya bayar air Nescafe. Okay. Saya pun masuk kereta, drive. Baik. Dia kasi sebab aircon. Okay lah, baik kan. Apa tadi? Saya pun drive. Bila saya drive, dah jalan saya baru drive sangat-sangat dekat. Maksudnya saya belum pergi jauh lagi. Saya masih drive dekat je. Saya teringat, aku tak bayar pisang. Aku tak bayar pisang. So saya pun pusing lah balik. Mak pesan makan bayar, dia tak bayar, tak baik. Haram dia tadi. Dia pusing lah. So bila saya pusing balik kereta itu,
kedai yang saya pergi tadi sudah tiada. Yang ada hanyalah tiang-tiang kayu atau not even lantai pun tak ada. Okay, kosong. Jadi saya pun macam reaksi saya pada ketika itu, alhamdulillah saya tidaklah macam oh my god, tak ada. Reaksi saya pada waktu tu macam dah tak ada kedainya. Okay, so saya pun pusinglah balik. Dan daripada tempat itu ke rumah saya masih lagi jauh tau, masih lagi dalam sejam lebih nak sampai. So sepanjang perjalanan tu alhamdulillah saya tak ada rasa takut. Cuma dalam kepala otak saya berfikir, tadi tu kedai apa yang aku minum Nescafe sedap tadi tu apa saya teruskan perjalanan sampailah rumah. Bila sampai rumah, saya tak cerita apa pun dengan mak abah saya. Saya hanya masuk rumah, borak-borak biasa. Dan saya sampai pun dah dekat tengah malam waktu tu. Dah 11 lebih kat 12 macam tu lah. So borak-borak sekejap dan tidur. Okay. Dan alhamdulillah okey lah, malam tu saya boleh tidur. Cuma besok pagi saya tergerak untuk beritahu dengan ayah saya. Okay, untuk pengetahuan anda, dari segi kelebihan yang saya ada, saya tak pernah menuntut ataupun belajar ilmu daripada sesiapa. Sumber rujukan saya adalah ayah saya. Sebab kebolehan itu so-called diwarisi daripada ayah saya. Okay. So saya tak ada refer sesiapa, tak ada. So pagi tu saya cerita dengan ayah saya, dengan mak saya, malam semalam gini. Lepas tu ayah saya pun cakap, oh patutlah semalam mak awak tanya, mak awak tanya abah ada sapu minyak angin apa-apa ke? Abah tanya kenapa? Sebab mak kata mak ada bau macam minyak angin macam tu, macam bau bunga dekat dalam bilik mak. Bukan bilik saya, bilik mak. Saya kata, abah kata mana ada, tak ada. So bila saya bercerita, barulah abah cakap, oh ya ke, baiklah ya awak minum tu Nescafe. Tapi sampai sekarang saya fikir pisang tu apa sebenarnya. Okay. So since that dah tak boleh rentas negeri. So tak adalah lagi saya lalu ke Jalan Nita tu. Okay. Cuma adakah saya tidak akan lalu di Jalan Nita pada waktu malam lagi? Oh tidak. Pada saya apa juga yang berlaku, apa juga yang Allah tunjukkan, apa juga yang Allah tontonkan kepada saya, itu ialah dengan izin dan juga dengan kehendak dia. Saya tidak pernah menyalahkan kejadian. Saya tidak pernah menyalahkan perkara-perkara itu berlaku membuatkan saya no more driving during night ke apa ke tidak. Apa pun yang terjadi, apa juga yang dipertontonkan, saya percaya Allah beri saya penglihatan dan tontonan itu bersebab. Okay. So bagi sesiapa yang first time ingin ke Mersing, ataupun bagi sesiapa yang carang-carang drive di kawasan itu pada waktu malam, think twice. Okay. Kalau ada nampak kedai makan buka di Jalan Nita menuju ke Mersing, kalau nak berhenti, think twice. Tapi kalau berhenti, udahlah, Nescafe tarik. Sedap. Okey, saya rasa cukup untuk malam ni. Lah aku cerita seorang. Jadi apa pula. Itulah, kita sambung cerita lain. Terima kasih kerana menonton channel saya. Dan tinggalkan komen.
Jika anda ingin mendengar lagi cerita seram daripada saya, ataupun jika anda nak kongsikan cerita seram anda dengan saya, nanti saya sertakan email di bawah. Okey. Dan sampai berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Pak Mesra. Bagi tidur. Bye. Assalamualaikum.